Malam ni dia sangkut dekat jam, tak sampai lagi ke masjid. Malam ni dia sangkut kat rumah dia, sakit perut, tak sampai lagi ke masjid. Alhamdulillah, kita sama-sama dapat ke masjid pada malam ini, ke surau memakmurkan rumah Allah. Alhamdulillah, pada malam ini juga kita syukur kerana kita dapat kuliah secara bersemuka. Lama kita berkuliah secara online. Alhamdulillah, kita dapat terus kuliah secara bersemuka. Kita doakan mudah-mudahan kuliah kita akan dirahmati, akan diberkati dan juga diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung cerita berkaitan dengan tamakninah di dalam solat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cerita tamakninah. Tamakninah ni maksudnya tuan-tuan khusyuk, tenang. Khusyuk, tenang. Tu kita duduk berhenti tu dan ada khusyuk. Tu kata tamakninah. Cerita khusyuk ni tuan-tuan di kalangan para sahabat cukup hebat. Operation para sahabat ketika peperangan dilakukan bukan dengan bius, bukan guna morfin, bukan guna dengan candu, bukan. Kita di hospital tuan-tuan dia pakai bius, kan? Kalau sakit dia pakai morfin, kan? Allahu Akbar. Kita kat Malaysia kalau orang lepas operation, morfin duduk di jari, tekan, tuan-tuan. Sakit tekan. Saya tengok anak saya operation dulu, kan tuan-tuan. Ni doktor pesan, rasa sakit tekan morfin ni, kan? Lali duduk dekat hospital. Anak-anak kita kena morfin, kan? Sahabat Nabi operation, bila panah lekat dekat belakang nak buang anak panah ni, dia ambil uduk tak boleh, dia tayamum. Solat Allahu Akbar. Lepas tu buat apa? Dia pun ambil bedah, tuan-tuan. Sudah bagi salam, dia tanya dah cabut ke belum? Allahu Akbar, tuan-tuan. Hebatnya khusyuk di kalangan para sahabat. Baik, ada cerita di kalangan sahabat lagi. Satu peristiwa apabila rumah Sayyidina Ali Ibnul Husain. Sayyidina Ali ni cucu cicit, anak kepada Husain ni ada seorang nama Ali. Ali bin Husain. Husain bin Ali. Tuan-tuan ni Ali bin Abi Talib. Ni dia kira cicit Nabi radhiyallahu anhu, sedang terbakar rumah dia. Padahal waktu tu dia sedang sujud, fana dalam sujud. Ni fana ni maknanya tak fikir benda lain dah. Tu orang panggil maqam fana. Fana ni maksudnya bila dia sujud dia tak ingat benda lain. Tu panggil fana, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia kata orang ramai menjerit-jerit panggil dia. Orang panggil Sayyidina Ali, rumah terbakar, kan? Dia ni tuan-tuan tengah sujud. Wahai cucu Rasulullah, api, orang panggil dia. Sayyidina Ali Husain ni terus sujud, tak angkat kepala. Selesai dia bagi salam, lalu orang kata, orang panggil tadi kuat bukan main, kan? Rumah kamu terbakar. Allahu Akbar. Dia jawab, aku sedang disibukkan, dimasyghulkan dengan api akhirat, tak fikir api dunia ni. Allahu Akbar, tuan-tuan. Aku sujud ni, aku takut api akhirat. Sebab tu dalam sujud tu aku minta kepada Allah tentang jangan dibakar api akhirat ni. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita dalam sujud teringat bil api elektrik. Tak dahsyat tu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia kata bil boleh tak kena potong dalam sujud, tuan-tuan. Boleh ingat bil api elektrik, tuan-tuan, kan? Allahu Akbar. Jauh beza ni. Setengah mereka pernah dikemukakan pertanyaan, apakah anda pernah diburu oleh was-was kehidupan dunia ketika dalam solat? Sebagaimana kami juga. Ni orang tanya sahabat para salafus soleh ni, ada tak dalam solat kamu tu ada was-was? Kita nak masuk takbir pun 8 kali, tuan-tuan. Lebih daripada solat jenazah. Orang pun pening nak solat apa ni? Allah. Kawan-kawan tengok belakang ada jenazah, ke depan ni dah 4 kali dah. Rupanya 4 kali tak cukup, lajak lagi, tuan-tuan. Kata was-was. Allahu Akbar. Kita, tuan-tuan, yang kata ke orang, kita ni, tuan-tuan, dah jadi wah-wah dah dalam solat rakaat. Wah-wah rakaat saya kira sudah solat dia tu imam, dia tanya bini dia,
abang solat tadi berapa rakaat? Tu dia tuan-tuan, bini kata, ya Allah, saya ingat imam tahu, saya follow je. Rupanya sama-sama tak tahu tuan-tuan. Allahu Akbar, ni sama-sama teruk kita ni tuan-tuan. Macam mana kita tuan-tuan? Allahu Akbar. Lalu jawabnya, sekiranya tubuhku ditusuk-tusuk oleh tombak, lebih aku sukai daripada yang demikian. Allahu Akbar. Ya, kalau aku ni ditikam dengan tombak daripada aku was-was, baik aku ditikam dengan tombak lagi daripada was-was. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan hari-hari, Allahu Akbar, minta ampun je lah dengan Allah. Nak buat macam mana tuan-tuan? Kita dah memang kena penyakit ni, tak boleh lawan dah tuan-tuan. Tapi doa je lah. Setiap kali lepas solat minta, ya Allah, kami memang was-was, ampunkan dosa kami. Kami memang tak khusyuk, ampunkan dosa kami ya Allah, kan? Minta je lah, buat macam ni, jangan tak solat. Kita nak nanti kita khusyuk baru solat, pakai mati gitu lah tuan-tuan. Ada orang dia sakit, dia kata sihat nanti saya nak solat, pakai mati disolatkan gitu tuan-tuan. Sakit ke khusyuk ke tak khusyuk, kholat kena solat. Minta kepada Allah tolong kita. Allahumma a'inna ala zikrika, ya Allah bantulah kami mengingatimu ya Allah. Kita nak zikir mulut pun tuan-tuan, kalau Allah tak tolong tak buat kita. Kita tengok semua orang boleh zikir ke? Tak semua. Ada orang boleh nyanyi lagu Korea tapi tak boleh sebut la ilaha illallah 100. Ada orang nyanyi lagu rock tuan-tuan, terang suara macam nak keluar nak tekak, tapi nak sebut la ilaha illallah sehari 100 tak boleh, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi hidayah. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah. Tuan-tuan, kita ni hari ni ada 100 la ilaha illallah? Tak ada tuan-tuan. Nasib baik ada orang mati pula, barulah jadi. Tu pun jangan tanya pula makan apa, tak ada makan, tak ada tahlil. Astagfirullahalazim. Saya sokong kalau setengah-setengah masjid surau ni tuan-tuan, dia buat tahlil dekat masjid, kan? Jadi mudahkan urusan keluarga si mati. Pak Imam kata kita buat tahlil lepas isyak, tak payah pergi rumah keluarga si mati. Pergi buat apa? Bini dia janda, kan? Anak-anak yatim nak kemas rumah, Allah bukan senang. Kita kutip sumbangan bagi kepada keluarga, kita bagi tahu kami akan buat tahlil 3 malam dekat surau. Kau tak payah buat apa-apa, tak payah. Anak-anak laki-laki kau suruh pergi surau, kan? Suruh pergi surau. Kau orang perempuan tak payah pergi, kau duduk di rumah, kau zikir kat rumah, kan? Bagi tahu siap-siap supaya satu adat yang baik berlaku. Orang situ dah tahu dah, kalau sini kalau mati lepas isyak tahlil, Pak Imam pusing belakang lepas wirid tu, dia wirid sikit je, dia terus tahlil, kan? Kan senang, simple tuan-tuan. Simple, benda mudah. Enggak tahlil kan bayar pun, kan bayar sangat, kan? Jadi kita pun di surau ni yang pemalas nak zikir, boleh zikir sama-sama. Tu untungnya majlis tahlil ni. Pemalas macam kita pun tahlil juga tuan-tuan. Tak tengok kita rajin sangat. Walah, sembang kuat kita tuan-tuan. Ada setengah orang kata wirid sendiri lah. Eleh tuan-tuan, saya sendiri pun malas tuan-tuan, lagilah lebih kurang tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Sungguh nak suruh kita wirid sendiri, subhanallah 33 kali tu pun kalau Pak Imam tak buat kita, kan? Tuan-tuan, Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, balik cerita tadi, Allahu Akbar, ya. Yang lain pula pernah disoal, pernahkah engkau berkata-kata dengan dirimu dalam solatmu? Dalam solat tu dia sembang, aku pas ni di mana pula, ada tuan-tuan, ada sembang dialog dalaman, orang panggil monolog ke apa tuan-tuan. Ada dialog dalaman, pas ni nak singgah makan kedai mana pula ni, kan? Dialog dalaman. Setengah-setengah masjid surau ni masalah, dia bagi tahu kat ustaz, malam ni lepas kuliah ustaz kita makan sate. Kan? Ustaz, chicken chop ustaz, ya. Jadi ustaz tu tengah solat isyak tu tuan-tuan, dialog dalam chicken chop pula aku malam ni tuan-tuan. Kadang-kadang tu payah juga tu tuan-tuan. Dialog dalam tu dia muncul tuan-tuan. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang tanya ni, pernah tak? Jawab dia, adakah sesuatu yang lebih utama, adakah sesuatu yang lain lebih utama kepada aku daripada solat?
sehingga aku boleh berkata-kata dengan diriku ketika mengerjakannya. Dia kata, ni tuan-tuan, orang ni dia fokus kepada solat sampai tak fikir benda lain. Kita ni tuan-tuan 50-50 ataupun tak sampai ni solat sebab rutin. Alah weh solat udah, kita punya prinsip alah weh solat udah kan. Lepas tu kita solat, fokus kurang. Bila fokus kurang itulah dialog dalaman tu macam-macam kan. Allahu Akbar. Berkata Ar-Rabi' ibn Khaisam, dia kata ketika Ar-Rabi' ibn Khaisam ini tengah solat, tiba-tiba datang satu orang pencuri. Lalu pencuri itu mencuri kudanya. Dulu tu imam ni tuan-tuan pergi masjid naik kuda lah. Sekarang tu imam naik kereta tuan-tuan, naik motor kan. Orang ramai ni tengok pencuri tu, oh pakak menyumpah-nyumpah ni kan. Tetapi berkata Ar-Rabi', lepas solat ni dia bagi salam, Rabi' kata, saya nampak dia buka tali tu, saya nampak tu imam dia tambahkan jauh tuan-tuan. Dia tambah tepat khas lah kan, depan lah. Saya nampak, dia kata habis tu kenapa kau tak berhenti solat? Kejar dia. Tuan-tuan, dalam hukum solat ni, kalau darurat, berlakulah rumah terbakar dan sebagainya, ada binatang buah kecemasan, kita boleh tak berhenti? Masa tu harus kita berhenti, bagi salam kejar tuan-tuan kan. Darurat kata dia. Tapi kenapa kamu tak kejar? Rampai balik. Jawab Ar-Rabi', solat lebih utama daripada kuda. Solat aku ni lebih utama daripada seekor kuda. Allahu Akbar ya. Padahal kalau dia mau, dia boleh watak ikut peka, boleh. Dulu di Kuala Selangor ada satu kes. Tu imam berhenti solat asar ni kejar pencuri. Kan? Kami duduk solat di masjid daerah tu terkejut. Pak imam tu pencuri. Kita pun tuan-tuan, Allahu Akbar, ada kes tuan-tuan kan. Oh, jangan main pencuri di mana-mana. Kan pernah berlaku di Kuala Selangor, tu imam berhenti kejar pencuri. Kan? Siapa tak ingatlah kes tu tahun bila kan, tapi pernah berlaku. Saya pernah mengajar di masjid negeri Kuala Selangor, ada masjid negeri Shah Alam tu. Tengah-tengah kuliah tu tuan-tuan, guard berkejaran, dapat tangkap seorang pencuri pakai smart. Guard tangkap tu, tuan-tuan, dia memecah masuk bilik imam. Ketika kita kuliah tu, dia masuk bilik imam. Nasib baik guard nampak, kejar tuan-tuan kan. Allahu Akbar, di masjid pakai smart. Oh tuan-tuan, dia pakai smart. Sebab pakai smart tu orang macam takkan pencuri pakai smart. Dia tu pakai smart sebab duit curi ya tuan-tuan. Allahu Akbar. Dalam kereta dia, orang pergi tengok dalam kereta barang curi saja. Pergi curi kat masjid. Allahu Akbar. Sekarang orang tak takut dah tuan-tuan ya. Munafik ada di mana-mana. Tak takut akhirat. Yang penting tuan-tuan, dia boleh bergaya. Inilah tuan-tuan. Dulu-dulu orang kata biar papai asal bergaya kan. Sekarang biar nerakit ya. Tuan-tuan, asal bergaya. Astagfirullahalazim. Ni orang baru tuan-tuan, norma baru. Tak kira dah. Biar dia belagak tuan-tuan, asal dosa ke tak berdosa, asal bergaya. Astagfirullahalazim. Iman ya tuan-tuan, ni masalah iman. Sebab tu kita kena tanam kepada anak-anak kita yakin dengan balasan akhirat. Kau jangan ambil barang abang kau, ada dosa pahala di situ. Kalau kau pergi sekolah, kau jangan tipu ya, dosa. Ajar gitu anak-anak kita. Ya, kalau ada pensel kawan jatuh, jangan ambil, haram. Kawan punya, cari bagi jumpa. Kan? Ambil pensel tu bagi kat kawan. Jangan ajar anak kita, pakailah siapa-siapa punya dulu. Kadang-kadang kita ajar, kita tak perasan. Kan? Kat rumah tu, pensel abang dia kita suruh ambil sebarang. Jangan, alah ambil je lah. Abang dia sayang pensel dia, kita suruh dia ambil. Jangan kau pergi minta pinjam kat abang, itu lain kan. Kita ajak ambil lah siapa-siapa punya. Kadang-kadang ayah lagi teruk, ambil lah duit tabung siapa-siapa punya. Anak-anak kata ayah pemain sapu semacam je. Tak boleh tuan-tuan. Kita didik anak kita takut akhirat. Allahu Akbar. Baik, ada satu orang sahabat Nabi, dia solat di kebun ya tuan-tuan.
Dia salat di kebun. Ada kata ni cerita Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata dia, satu orang sahabat Nabi ni, satu hari dia solat di kebun. Dulu tuan-tuan, kebun ni jauh daripada Masjid Nabawi, kan? Sahabat Nabi kebun Tamar tu jauh daripada masjid. Jadi dia solat dalam kebun dia. Kebetulan pada masa itu ada beberapa ekor burung sedang berterbangan antara pokok dengan pokok. Dari satu pohon ke satu pohon yang lain. Dia tengah solat, tengok burung, terpesona dia dengan burung ni. Allahu Akbar. Sehingga dia tu terlupa dia dah solat ni. Ghalid, orang Kedah panggil Ghalid. Seronok tengok burung ni, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab itu dia menyesal. Lepas-lepas tu tuan-tuan, dia istighfar. Apa dia buat? Dia infak kebun tu, dia wakafkan fi sabilillah. Kalau kebun ni aku tak khusyuk dalam solat, dahsyat tuan-tuan. Kalau kita habis rumah-rumah TV semua kena bagi lama dah. Sebab kerana TV, kerana telefon ni tuan-tuan, kan geram aja bila berdering tengah solat, macam nak jawab tuan-tuan. Kadang-kadang kita lupa pula nak tutup ringtone kita tu pula lagu apa-apa pelik tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya malam tadi, dia orang pakat gelak satu orang ni, kan. Bila saya break saja kuliah, telefon dia berdering, kan. Kawan-kawan dia pakat gelak kat dia, kan. Dia lupa nak tutup. Allahu Akbar. Nasib baik bukan dalam solat. Allahu Akbar tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, ni cerita sahabat Nabi yang lebih sayangkan solat. Kita tuan-tuan, kalau manusia akhir zaman sayangkan solat berjemaah macam sahabat Nabi, penuh dah masjid ni. Dulu kita marah kamai lagi, masjid tak buka, kenapa, apa hal? Tak sayang agama ke? Macam-macam tuan-tuan. Patutnya bila dibuka saja berpusu-pusu lah. Ada yang sampai buat syair, buat sajak, di sebatang picagari kami terpisah daripada rumah ilahi. Boy tuan-tuan. Ada orang buat syair dalam grup masjid tu. Macam-macam. Hari ni tak habis lagi puak-puak ni tuan-tuan. Yang duk bising-bising tu kita pun tak kenal kat masjid tu. Allahu Akbar. Dalam grup masjid tuan-tuan. Allahu Akbar. Macam-macam orang, kan. Allahu Akbar. Patutnya dia lah rasa sedih, rasa rindu kepada masjid. Buka aja dia datang lah, kan. Usahalah sungguh-sungguh untuk dapatkan tempat di masjid. Allahu Akbar. Patutnya gitu lah tuan-tuan. Jaiz bagi berjemaah ni berapa? 250 250. Pernah tak 250 sekali? Jumaat penuh lah, lain pada Jumaat. Tapi orang jawab, dia kata Jumaat fardu ain ustaz, solat berjemaah ni fardu kifayah. Kalau dah ramai kami tak payah. Jawab pula tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Macam-macam orang yang buruk ni tuan-tuan, ya. Tapi kita ginilah tuan-tuan, jangan main perli-perli, ya. Jangan perli-perli. Kita ajak orang. Kalau orang datang, alhamdulillah. Tak datang, doakan untuk dia, kan. Allahu Akbar tuan-tuan, ya. Baik. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, menyesal dia. Tapi inilah cerita sahabat. Kita nak ulang tuan-tuan, payah jauh. Sebab tu kalau nak timbang iman kita dengan iman para sahabat ni tuan-tuan, tak boleh timbang. Lepas tu Nabi pernah sebut, kalau sekiranya ditimbang iman seluruh manusia ni untuk ditimbang dengan iman Sayyidina Abu Bakar, berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mereka ni solat betul-betul khusyuk dan sayang sungguh dengan solat. Kita solat ni Allah bisa tegal biasa gitulah tuan-tuan, kan. Allahu Akbar. Cuma kita ni tuan-tuan jangan terus mengalah, perbaiki kualiti solat kita. Kena perbaikilah, kena usahalah tuan-tuan, ya. Dan kita bukan dengan sekadar jadi ustaz khusyuk, tak. Tu Arab pun tak khusyuk ramai. Tengah-tengah solat tuan-tuan duk tarik janggut ni, game Mekah bukan game lain tuan-tuan, kan. Game Mekah duduk main serban ramai tuan-tuan, kan. Kadang-kadang tu Imam Mekah ada tarik gitu, tarik gini, kan. Khusyuk ni tuan-tuan, dia hadir daripada hati. Ada orang kita, orang Melayu Jawa ni tuan-tuan, dia kan faham sangat ayat yang dibaca, tapi khusyuk dia lagi tinggi pada tu Imam Mekah pun ada, kan. Bergantung kepada ketulusan, keikhlasan, kesungguhan masing-masing lah. Allahu Akbar tuan-tuan. Batu ada orang yang Allah pilih matinya tuan-tuan di raugah tengah sujud, orang Melayu.
Ada orang India kan, dia bukan Arab. Dulu kan ada viral 2-3 tahun lepas, satu orang siak surau di Hulu Langat. Ada satu ustaz ni, dia tengok budak ni rajin berjurus sangat, baik sangat ni, dia ajak bawa pergi Mekah. Bawa pergi Mekah dengan pakej dia kan, bawa pergi sana. Sampai sana rupanya budak ni penuh kemuliaan dia. Sampai kat Madinah tu, dia masuk dalam raudhah, dia sujud dekat situ, tok bangun-bangun meninggal, menangis orang lain. Allahu akbar, hebatnya kemuliaan dia. Bukan dia sakit, dia orang muda kan, tapi dia ni adalah merupakan orang yang selalu khadam, khidmat di surau tu kan, datang awal, cuci sana cuci sini, ikhlasnya, kasih sayangnya kepada surau terlalu dahsyat kan. Allah ambil dia di tempat yang paling mulia, kemuliaan. Ya tuan-tuan, hati seseorang itu hanya Allah yang tahu. Sebab tu kita tuan-tuan, jangan tunggu jadi ustaz baru nak kita buat amal untuk agama. Jangan tunggu jadi nazir AJK. Kita datang kat Masjid Surau ni, apa kita boleh dapat pahala kita buat. Senang aja tuan-tuan, hidup kita ni tak mesti ada jawatan. Jangan siapalah saya ustaz, saya nak khidmat tapi siap pun tak terpilih. Boleh tuan-tuan, ayat tu tuan-tuan kan. Saya ni memang nak bagi cadangan, tapi siapalah saya, bukan orang nak pakai. Sedap tuan-tuan kan. Tu kaki belagak tu sebenarnya tu merajuk tak tu hala tuan-tuan kan. Saya ni nak khidmat, orang tak nak pakai saya ustaz katanya. Yang tu biarlah saya gitulah ustaz kata dia kan. Ada orang macam tu tuan-tuan. Boleh tuan-tuan nak dapat pahala, datang awal, tolong sapu sana sapu sini. Kadang-kadang kita dah tahu lah tu tuan-tuan, ambil tek cicak buang yang dalam ni kan, tu pun dah banyak pahala dah. Kutip semalam saya pergi kuliah tu, dia orang sibuk try satu mesin yang tolak daun tu kan. Ada satu hamba Allah, bila baru buka ni tuan-tuan kan, surau tu baru buka, kebetulan 2-3 hari ni angin kuat kan, angin kuat, jadi banyaklah daun-daun pokok yang masuk ke surau tu. Semalam lepas maghrib tu, lepas isyak dia sampai, orang sebelah puncak alam kan, lepas isyak tu dia sampai bawa mesin tu. Tuan-tuan hebat dia kan, mesin tu untuk tu cuci buang daun tu kan. Bawa mesin tuan-tuan kan. Allahu akbar. Ada orang tuan-tuan, dia bawa tong, habis solat isyak dia datang spray, apa nama tu tuan-tuan, sanitize kan. Ada orang muda-muda yang kerja dia gitu kan, dia balik kerja dia bawa tong. Kat mana Pak Imam nak sanitize? Ni bukan kerja orang tua, kerja orang muda-muda. Boleh dapat pahala tuan-tuan kan. Senang, semua tak payah upah. Ada setengah orang datang Masjid Surau bawa spana. Bawa spana buat apa? Tukar kalau kepala pipe pecah ke patah ke. Ada satu orang engineer ni, dia tabiat dia, saya baca dalam satu tulisan dalam Facebook. Dia kalau pergi masjid, dia kata dalam kereta dia mesti bawa kepala pipe. Sebab apa? Pengalaman dia orang di England, dia kata kami di sana jamaah dia ajar, kalau ada apa-apa yang kat masjid tu kita sama-sama baiki. Dipesan gitu. Jadi tiap-tiap minggu kita pergi tengok slipper dia dalam tu kan, dia belakang lah. Kita tak, kita ambil slipper standar tu buat balik lagi tuan-tuan kan. Saya malah kemarin kali pertama slipper saya dicuri pula tahun ni tuan-tuan. Orang ambil buat berkat kan. Allahu akbar. Orang tua-tua ramai kat masjid. Anak saya heran, macam mana orang boleh tukar slipper apa. Saya pun ada satu pengalaman khutbah Jumaat tuan-tuan di Masjid Pekan Kuala Selangor tu. Habis khutbah Jumaat, turun-turun slipper tak ada. Saya pun berkaki ayam pergi kedai slipper kat Kuala Selangor tu. Kedai nyonya tu, ayah dia kata, ustaz lah, masjid pun orang curi slipper. Saya kata tak ada, orang tak curi. Itu apa hal ustaz tak ada slipper, latang kaki ayam? Saya kata, nyonya tahu tak, orang datang masjid tu orang tua banyak. Orang tua dia mata sudah labun tau. Lepas tu nyonya tu cover. Nyonya tahu tak, orang tu kaki dia sudah kebas tau. Dia pijak dia tak rasa
Sebab itu dia kebas dia punya slipper. Kan? Allahu Akbar. Macam-macam tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan, kita bawa slipper, bawa biasa kan. Saya cerita ni kadang-kadang saya ingat, kadang-kadang saya tak ingat kan. Boleh buat tuan-tuan. Simple. Tuan-tuan pergi kat kedai RM2 tu kan. Nampak tak slipper? Nampak? Beli ya. Jangan komplain. Beli lebih. Tiap-tiap kali terangat beli 10. Letak tiap-tiap tandas semua ada kan. Sebab orang ni kadang-kadang dia terlupa dia pakai balik. Satu hal. Kalau macam sekolah saya SMKA tu, Allahu Akbar, jenuh marah budak-budak ni. Selipar tandas kita pesan jangan keluar, dia keluar-keluar, selipar dia putih, dia masuklah tandas, dia bawa balik asrama. Allahu Akbar. Budak-budak kan tuan-tuan. Tak apalah. Jadi nanti dia letak, kita beli pula letak situ tuan-tuan kan. Maknanya jangan marah dia. Kita punya wakaf jalan. Dengan sebab dia pakai selipar tandas tu balik asrama, dia datang balik, pahala kita ekstra. Tapi perangai dia tak betul lah kan. Cuma kita yang wakaf dapat pahala. Jadikan satu tabiat. Saya nak cerita ni tabiat ni tuan-tuan, untuk dapatkan pahala kan. Jangan tabiat kita condemn. Apalah pengurusan. Siapa pengurusan bagian tandas ni? Tengok saya masuk tadi tak ada selipar ni. Apa? Bos sedap nak condemn orang tuan-tuan. Padahal itu maknanya peluang, chance untuk kita dapat pahala. Itu contohlah tuan-tuan. Tuan-tuan lebih maklum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kata pengarang kitab kita, pada pendapat aku, semua itu berlaku disebabkan para salafus soleh itu mengetahui benar-benar betapa tingginya darjat solat serta penting kedudukannya di sisi agama. Tuan-tuan, tahu dengan ilmu, tahu dengan penghayatan lain. Kita tahulah solat itu tiang agama tahu. Solat fardu tahu. Tapi dia punya penghayatan tu kurang kan. Kalau kita tahu solat itu paling utama, apa hal kita boleh makan lagi masuk waktu? Gila bro, asal baru masuk, jom Kentucky lu, jom bola lu. Boleh tak tuan-tuan kan? Allahu Akbar. Saya didik budak-budak di SMKA tu main bola tuan-tuan kan. Saya jadi manager bola. Sampai perlawanan pukul 5 petang kan. Saya kata kat budak-budak, siap pakai baju semua, masuk asar terus solat. Kalau dia panggil kita cepat, padang kita solat. Saya pernah solat dekat stadium tuan-tuan kan. Kita solat situ sama-sama, didik budak surau. Tapi yang syoknya, referee faham. Oi tuan-tuan, dia kata kita tunggu kejap, bagi budak-budak SMKA solat dulu. Dia tak solat. Tuan-tuan, astagfirullahalazim. Saya kata kat budak-budak, kamu ni menang kalah soal kedua, berapa gol soal kedua, itu tak penting. Yang penting kita masuk kejohanan, kita main ikut yang terbaik, sudah. Tapi yang paling penting kamu solat. Sebab kalau kamu tak solat, malaikat tendang, bukan masuk gol, masuk neraka. Kan tuan-tuan. Jadi budak-budak kita kena train gitu. Dalam slow track dia dah tutup aurat, solat mana-mana, ambil untuk siap kan, masuk padang. Bukan senang tuan-tuan ni, bukan senang. Dulu apa, Radhi Makdin tu tuan-tuan, dia masa jadi kapten Kedah dulu kan. Dia selalu lead kawan-kawan dia solat, masuk padang solat dulu berjemaah kan. Ni antara orang yang jaga solat kan. Dulu ada pemain hoki kebangsaan dulu apa, Nur Saiful Zaini apa kan. Dia selalu lead kawan-kawan nak lawan, kita solat dulu kan. Ni macam apa nama tu yang penggusti apa, yang Rusia tu. Dia solat berjemaah dengan tim dia belum masuk lawan tuan-tuan. Tu lawan gusti. Dia kata saya utamakan Tuhan saya. Kan. Kau nak panggil ya kan. Allahu Akbar. Kita tak tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan nak balik tadi ni dah pukul 4.45 pejabat dah. Kita tak solat kat pejabat tu, nanti balik rumah sampai sakut jam. Saya tadi tuan-tuan jenuh beristihad. Saya nak datang tempat tuan-tuan ni, saya dah try banyak jalan. Kalau jalan Bandar Sultan Sulaiman sampai sini tak tentu saya boleh sampai time ni kan. Saya try jalan depan hospital Tengku Perimah, tak tentu juga kan.
Lah sekarang saya ambil jalan ni belakang apa Isyamuddin ni masuk Taman Sentosa ni, saya rasa ini lebih cepat sikit lah kan. Saya ambil daripada Bukit Raja tu kan. Jadi saya tengok tu okey lah kan. Takat sekarang ni itu jalan yang paling top jam lah. Saya masuk sampai sini okey lah kan. Dibanding ke jalan sana. Sebab kita balik atas jalan tak tahu. Tadi ni sangkut. Mula sangkut kat mana? Mula sangkut tadi dekat Sungai Buloh. Sebab apa? Satu tuan-tuan, jentolak tu mati tengah jalan. Dia duduk dekat lampu isyarat. Kita ingatkan lampu isyarat rupanya tolak tak jalan, tuan-tuan. Oh, kena kona pula kan. Sampai dekat ni dia ada lah, tuan-tuan. Jadi kita tak boleh duga. Sebab tu ready dah nak balik tu, ambil wuduk siap dah. Solat lah berjabat kan. Tepi meja boleh solat. Allahu Akbar. Apa payahnya jadikan tabiat. Baru ni viral kan, tuan-tuan, budak-budak unit amal tu naik atas bukit tu, dia orang solat atas bukit kan, atas batu. Ajar anak kita, tuan-tuan, ajar. Kita kalau berkela, pastikan masuk waktu sebut anak naik. Saya baru ni berkela dekat Batang Kali kan. Jadi masuk je waktu, jom kita naik atas. Kebetulan alhamdulillah lah, dia punya toke tu seorang orang panggil apa, tuan-tuan, engineer. Dia ni orang minyak ni, tuan-tuan, orang kaya ni kan. Tapi dia bagus, dia buat ni, tuan-tuan, challenge dia tu surau besar. Surau tu dia buat dekat tepi sungai, buat dengan buluh, tuan-tuan kan. Jadi orang solat tak ada masalah. Duduk atas tu, basah baju pun solat tak ada masalah kan. Jadi saya kalau solat dengan anak-anak tepi tu aja, atas pasir. Orang kali ni boleh solat surau dia buat dengan buluh kan. Kita solat dengan anak, ajak solat. Masuk waktu solat break. Kena break, tuan-tuan kan. Kalau kita biar hatilah pukul 3 solat, anak kita dah terbiasa. Jangan dibiasakan anak kita menunda-nunda solat, sebab itu sifat munafik. Dia kata ayah hidup lagi okeylah. Jangan. Allahu Akbar. Baik, dan dalam satu riwayat tersebut bahawa Allah Ta'ala telah membahagi-bahagikan gerak laku solat itu kepada 40,000 baris, terdiri daripada para malaikat. Pada tiap-tiap baris terdapat 70,000 malaikat pula. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tiap-tiap gerak ni ada malaikat di langit sana tu yang solat gitu dalam riwayat kan. Allahu Akbar. 10,000 baris, semua berdiri, tak ada rokok. Itulah yang dia buat sampai bila-bila. Malaikat ni, tuan-tuan, dia tak lenguh, tak penat, tak tidur. Dia dicipta oleh Allah daripada cahaya. Ya, bagaimana bentuk malaikat tak tahu. Dia duduk minhum qaimun, di antara mereka yang sentiasa tegak berdiri. Baca sepanjang tu, dia baca apa? Bacalah Fatihah, baca surah ulang diri. Allahu Akbar. Kemudian 10,000 yang lain rokok, tak sujud-sujud, rokok saja. 10,000 sujud terus, tak angkat kepala. 10,000 yang terakhir duduk, tak bergerak-gerak pula. Ni, tuan-tuan, itu Allah suruh malaikat buat di sana. Semua yang malaikat buat itu dikumpulkan pada seorang hamba yang mukmin. Allahu Akbar, tuan-tuan. Malaikat buat satu-satu gitu, Allah kumpulkan semua itu pada setiap hambanya yang mukmin. Kita kena buat semua. Apabila dia solat 2 rakaat, maka qiyam dia buat, rokok dia buat, tuan-tuan. Tuan-tuan, i'tidal dia buat, sujud dia buat, duduk tu antara 2 sujud dia buat belaka. Allahu Akbar. Tahiyat dia buat belaka, salam dia buat belaka. Allahu Akbar. Jadi, tuan-tuan, bukankah itu sebagai menunjukkan rahmat dan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para hamba-Nya yang mukminin? Ini menggambarkan kemuliaan manusia. Ya, Allahu Akbar. Tuan-tuan, sebab Allah dah sebut dalam Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Nabi Adam.
Tuan-tuan ya, Nabi Adam ni manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bagi laluan kejap kepada Tok Bilal, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث مقام محمود. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita sambung sikit lagi, iaitu Allah Ta'ala telah menjadikan Nabi Adam ini sebagai manusia yang pertama. Allah Ta'ala telah memuliakan keturunan Nabi Adam alaihissalam ini dengan berbagai-bagai kemuliaan. Ya, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum. Ya, Allah sebut walaqad karramna bani Adam
dan kami telah memuliakan Bani Adam, anak cucu Nabi Adam ni. Antara kemuliaan dia ialah apa yang malaikat buat satu, dia suruh kepada kita buat semua untuk mendapat fadilat solat itu sepenuhnya. Ya tuan-tuan, malaikat-malaikat ni Allah Ta'ala jadikan hanya semata-mata untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Kita pun Allah Ta'ala jadikan untuk ibadat, tapi Allah bagi kepada kita ada nafsu, ada syahwat. Sambil ibadat, sambil boleh layan nafsu. Tuan-tuan, kita ibadat, tapi dalam masa beribadat boleh makan, boleh minum. Kita beribadat, dalam masa ibadat boleh bermewah-mewahan dan sebagainya tanpa dosa. Tuan-tuan kan, maknanya apa yang kita buat kalau ikut syariat Allah Ta'ala, dapat pahala, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, insyaAllah kita akan cerita lagi bab kelebihan solat, kelebihan solat-solat ni dalam kuliah yang akan datang, insya-Allah. Sekian aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.